Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين. Jadi kita sambung bacaan kitab penawar bagi hati pada muka surah 6, iaitu kita ambil pada kata ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik. Kita ambil situ, kemudian kita turun bawah. Kita ambil situ, kemudian kita turun bawah. Baik. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dia kata ada pada ayat ini, ada pada ayat ini, tulis situ, yakni ada terkandung di dalam ayat ini. Nak kita ada pada ayat ini, tulis situ, yakni ada terkandung di dalam ayat ini 3 perkara. Ada terkandung di dalam ayat ini. Ayat ini tulis situ, yakni ayat 30 surah An-Nur. Tulis kita. Ada terkandung di dalam ayat ini, ini ayat 30 surah An-Nur ini 3 perkara. Mana 3 perkara? Riwayat mengajar kelakuan yang baik. Mengajar kelakuan yang baik, tulis itu, yakni mengajar akan orang yang beriman, mengajar akan orang yang beriman
supaya bersifat dengan sifat-sifat yang baik. Itu maksud mengajar kelakuan yang baik. Itu riwayat tu. Pertama, ada terkandung di dalam ayat ini, ayat 30 surah An-Nur ini ada terkandung 3 perkara. Yang pertama, mengajar kelakuan yang baik, maksudnya mengajar akan orang yang beriman supaya bersifat dengan sifat-sifat yang baik. Jadi ayat manakah yang mengajar akan orang yang beriman supaya bersifat dengan sifat yang baik? Nanti dikabur. 1. Dan memberitahu, tulis itu, yakni terkandung juga di dalam ayat ini, terkandung juga di dalam ayat ini memberitahu daripada orang yang beriman, memberitahu daripada orang yang beriman akan kebajikan dan balasan yang mereka akan dapat. Ada 2. Terkandung juga di dalam ayat ini memberitahu daripada orang yang beriman akan kebajikan dan balasan yang mereka akan dapat. Ayat mana tu? Nanti khabar. 2. Dan menakutkan, tulis tu pula. Dan terkandung juga di dalam ayat ini, menakutkan akan orang yang beriman, daripada mengerja perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi hak kita duk mengaji ni, kita duk mengaji betul di ayat 30 surah An-Nur. Ayat mana? Ayat di atas tu. Hak ada kitab nampak lah, hak tak ada kitab tu nampak lah. Tak apa, hak mana tak ada kitab dengar je lah. Nah, gerti tak tahu lah. Hak ada kitab tengok molek. Ayat mana tu? Ayat ni. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Duk bahaya tu. Lalu Syekh Abdul Qadir Raya'lah ada terkandung di dalam ayat 30 ni surah An-Nur tu. Ada terkandung di dalam ayat 30 surah An-Nur ni terkandung 3 perkara.
Lepas tu di ayat 30 surah An-Nur ni diterkandung 3 perkara. Mana yang pertamanya? Yang pertama ni sini kata mengajar akan orang yang beriman supaya bersifat dengan sifat-sifat yang baik. Satu. Yang kedua, terkandung di dalam ayat ni juga memberitahu daripada orang yang beriman akan kebajikan dan balasan yang mereka akan dapat. Ada juga terkandung di dalam ayat ni. Dan yang ketiga, terkandung juga di dalam ayat ni menakutkan akan orang yang beriman daripada mengerja perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. 3. Semua tu terkandung di dalam ayat 30 ni belaka. 3 kali tadi tu. Lepas tu dia akan hurailah ayat manakah yang mengajar akan orang beriman tu dengan bersifat dengan sifat yang baik. Ayat mana? Dia akan hurai satu persatu. B. Maka ada pun mengajar. Maka ada pun mengajar. Maka ada pun mengajar, tulis itu pula. Maka ada pun mengajar, yakni maka ada pun kandungan ayat. Maka ada pun mengajar, yakni maka ada pun isi kandungan ayat yang menunjuk mengajar adab. Mengajar adab. Gapo mengajar adab? Yakni mengajar akan orang yang beriman supaya bersifat dengan sifat yang baik. Semua tu mana mengajar adab. Adapun isi kandungan ayat yang menunjuk mengajar adab, yakni mengajar akan orang yang beriman supaya bersifat dengan sifat yang baik. Ayat mana? Ayat ni. Maka firman-Nya firman Allah. Maka firman-Nya, baca farman. Maka firman-Nya firman Allah bersabda olehmu bagi sekalian yang beriman. Hak ni Syekh Abdul Qadir ambil terjemahan ayat lalu. Maka nak buat kira ayat yang mengajar akan orang beriman supaya bersifat dengan sifat yang baik. Ayat mana? Ayat ulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Ayat tu. Waktu musannif Syekh Abdul Qadir buat terjemahan lalu dah. Dikata bersabda olehmu. Gapo bersabda olehmu? Yakni suruh olehmu, ya Rasulullah. Tu mana? Qul, bersabda olehmu, suruh olehmu, ya Rasulullah, lil mu'minin, bagi sekalian yang beriman, bagi sekalian orang yang beriman. Musuruhna ya Rasulullah, bagi sekalian orang yang beriman. Nescaya, yakni apabila kamu suruh pejamkan mata, apabila kamu suruh pejamkan mata, nescaya memejamkan mereka itu orang beriman akan segala mata mereka itu. Memejam dengan makna menyekat, memejam dengan makna menahan, itu makna menyekat. Memejam dengan makna pelihara.
Ya Rasulullah, musuruhna bagi sekalian orang yang beriman, suruh gapo tu? Ya ghuddu min absarihim, suruh memejamkan mata, supaya iaitu suruh hang memejamkan mata. Hak lepas dah tu. Apabila kamu suruh akan mereka itu orang beriman dengan memejamkan mata, nescaya memejamkan mereka itu orang beriman akan segala mata mereka itu. Daripada barang ni, kalau orang mengaji kaedah agak, dia panggil bayang. Dia panggil keterangan bagi memejamkan segala mata. Memejam segala mata ni, memejam lagu mana? Daripada barang, yakni daripada melihat, gitu. Daripada barang, yakni daripada melihat akan yang tiada halal, memandang kepadanya, kepada barang. Tu ayat ni lah orang panggil. Isi kandungan ayat ni menunjuk, mengajar akan orang beriman supaya bersifat dengan sifat yang baik. Ayat ni, ayat mana? Ayat kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Ayat ni suruh alihmu ya Rasulullah, bagi mereka itu orang yang beriman, suruh memejamkan mata. Ayat ni mengajar akan kelakuan yang baik. Ayat ni. Dan dengan ini perkataan, dan dengan ini perkataan, tulis itu, dan dengan sabab ini perkataan, dan dengan sabab ini perkataan. Perkataan mana? Ada tiga bubuh. Dan dengan ini, dengan sabab ini perkataan. Perkataan mana? Tulis itu. Yakni perkataan bersabda olehmu bagi sekalian yang beriman, nescaya memejamkan mereka itu akan segala mata. Ini perkataan dia. Dan dengan ini perkataan, yakni dengan sabab ini perkataan. Perkataan mana? Bersabda olehmu tu. Dengan sabab ini perkataan, menyuruh Allah, yakni menyuruh oleh Allah, menyuruh oleh Allah Ta'ala akan hambanya yang beriman, menyuruh takluk dengan berkelakuan, tulis itu pula, yakni dengan mengerja segala perkara. Atau dengan berkelakuan, yakni dengan mengerja segala perkara yang baik. Menyuruh oleh Allah Ta'ala akan hambanya yang beriman dengan berkelakuan yang baik. Tulis itu, yakni dengan mengerja segala perkara yang beradab dengan Allah dan beradab dengan makhluk yang lain. Syekh Abdul Qadir duk bagi hurah. Dengan sabab ini perkataan ni, mana bersabda olehmu bagi yang beriman tu. Dengan ini perkataan ni,
Allah Ta'ala suruh akan hamba-Nya yang beriman tu, suruh dengan berkelakuan yang baik, yakni dengan mengerja segala perkara yang beradab dengan Allah, yang beradab dengan makhluk yang lain. Dia pergi buat, dia pergi kerja perkara yang beradab dengan Allah. Dia pergi buat, dia pergi kerja perkara yang beradab dengan makhluk. Itu dipanggil kelakuan yang baik. Iaitu berkelakuan yang baik tu gapo? Iaitu memelihara matanya, tulis itu, yakni memelihara pandangan mata hamba-Nya, iaitu berkelakuan yang baik tu, atau iaitu mengerja segala perkara yang beradab dengan Allah dan makhluk yang lain tu boleh berlaku, iaitu memelihara matanya, yakni memelihara pandangan mata hamba-Nya daripada melihat yang haram. Yang haram yakni melihat perkara yang haram, dan memelihara kemaluan hamba Allah, memelihara daripada yang tulis itu, yakni daripada mengerjakan perkara yang tiada halal dikerjakan dengan dia perkara. Hak tulah dipanggil berkelakuan hak baik. Hak tu gapo? Pelihara mata. Yang kedua, jaga kemaluan. Dipanggil berkelakuan yang baik. Mengajar akan orang beriman supaya bersifat dengan sifat yang baik. Mana? Jaga mata, jaga kemaluan. Jaga mata lagu mana? Jaga mata daripada melihat perkara yang haram. Jaga kemaluan, jaga mana? Jaga daripada mengerjakan perkara yang tidak halal dikerjakan. Dua benda. Habis cerita. Tengok ulama di atas satu ayat Al-Quran ni, dia boleh buat tubik beberapa isyarat situ. Tengok ulama. Di atas ayat 30 surah An-Nur ni, dia terkandung di dalam ayat ni berapa? 3 perkara. Ingat ni. Dalam ayat 30 surah An-Nur ni, dia terkandung makna 3 perkara. Yang pertama, mengajar kelakuan yang baik. Hak tu ayat dah maksud dia. Mengajar kelakuan yang baik, maksudnya mengajar akan orang yang beriman supaya bersifat dengan sifat yang baik. Jadi ayat mana? Ayat mana yang mengandungi mengajar akan orang beriman supaya bersifat dengan sifat yang baik? Ayat mana? Ayat mana? Ayat mana hak yang menyatakan sedemikian? Ayat mana? Ayat qul lil mu'minin tu, yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Ayat tu dipanggil ayat tu dah. Ayat yang mengajar akan orang yang beriman supaya bersifat dengan sifat yang baik. Tu. Mana sifat yang baik? Jaga mata. Yang kedua, jaga kemaluan. Habis itu. Maka wajib atas sekalian hamba, yakni sekalian hamba yang beriman. Maka tafriq lah.
apabila kamu sudah mengerti akan huraian yang telah lalu, maka wajib atas sekalian hamba, yakni sekalian hamba yang beriman. Wajib ke apa tu? Wajib menjunjung. Wajib menjunjung ke apa menjunjung? Tulis itu. Yakni wajib oleh melaksanakan. Itu makna menjunjung. Wajib menjunjung yakni wajib oleh melaksanakan perintah Tuhannya. Perintah Tuhannya. Apa perintah Tuhan? Yakni suruhan Tuhannya, Tuhan bagi sekalian hamba. Wajib atas hamba yang beriman ni melaksanakan suruhan Tuhan bagi sekalian hamba. Suruhan ke apa? Suruhan ke apa bang? Wajib atas hamba yang beriman melaksanakan suruhan Tuhan bagi sekalian hamba. Suruhan mana? Hak wajib kena laksana. Suruhan mana? Suruhan mempelihara mata dan suruhan pelihara kemaluan. Tu wajib lah. Bila berkata wajib, kalau sekira tidak jaga pandangan mata, tidak jaga kemaluan, maka syarak buat kira berdosa. Syarak buat kira salah. Dan orang panggil di akhirat esok-esok akan dibalas. Tu, kalau tak jaga pandangan mata, tak jaga kemaluan, maka syarak buat ambil salah. Maka syarak kira berdosa. Dan di akhirat esok-esok orang panggil sebab kita mendapat balasan, mendapat azab esok-esok. Habis itu. Dah kalau sekira tidak laksana suruhan Tuhan, jadi mana? Dan jika tiada. Apa jika tiada? Tulis itu. Yakni jika tiada menjunjung dan melaksanakan suruhan Tuhan, itu maksud jika tiada. Dan jika tiada, yakni dan jika tiada menjunjung dan melaksanakan suruhan Tuhan, jawab bagi nescaya. Jawab bagi jika. Nescaya adalah ia hamba Allah itu jahat perangai. Apa maksud jahat perangai? Yakni jahat adab dengan Allah dan jahat adab dengan Rasul. Jika tiada junjung, jika tiada laksanakan suruhan Tuhan, mana? Jaga mata, yang kedua jaga kemaluan. Jika tidak junjung, tidak laksanakan suruhan Tuhan tu, nescaya hamba Allah tu orang panggil hamba Allah yang jahat adab dengan Allah, dan hamba Allah yang jahat adab dengan Rasul dia panggil. Tu. Dan patut. Gapo patut? Dan patut. Patut. Kenapa patut? Dan patut. Kenapa patut? Bang, kenapa patut? Dan patut. Kenapa patut? Padang lagi. Dan patut, tulis tu yakni dan layak. Betul patut. Dan patut yakni dan layak ia hamba Allah itu. Layak ke apa? Dimurkai, yakni dapat kemurkaan Allah. Layak hamba Allah itu
dapat kemukaan Allah. Bila? Jika tidak junjung, jika tidak laksanakan suruhan Tuhan. Jadi jika tidak junjung, tidak laksanakan suruhan Tuhan, yang pertama, hamba Allah itu dikatakan hamba Allah yang jahat adab dengan Allah, dan hamba Allah yang jahat adab dengan Rasul. Satu. Yang kedua, jika tidak junjung, tidak laksanakan suruhan Tuhan, hamba Allah itu dipanggil layak dapat kemukaan Allah. Lepas kita semua kita pakat fikir, Tuhan beri kita dua tim mata boleh celak ni. Setara mana jaga? Okey. Jaga saya mana? Bukan jaga dengan makna gahang sabung, bukan. Gahang sabung buta mata. Makna jaga mata ni dengan makna kita sekak mata, kita tahan mata daripada melihat perkara yang haram. Tuhan kita umur 50, 60 ni, jaga setara mana kita ni? Okey. Jaga setara mana? Kita sekak mata ni, kita kawal mata ni daripada melihat perkara yang haram. Kita boleh jaga setara mana, Pak Kai? Pakimu apa? Pakimu apa umur? 70 tahun Pak Kai. Pak Kai boleh jaga mata setara mana 70 tahun ni? Kalau kita rakyat kita ni tidak junjung, tidak laksanakan suruhan Tuhan, mana? Iaitu jaga mata, tak junjung langsung, tak laksana langsung suruhan Tuhan, maka kita ni dipanggil hamba Allah yang jahat adab dengan Tuhan, hamba Allah yang jahat adab dengan Rasul dipanggil. Dan kita ni sendiri layak mendapat kemukaan Allah. Dah. Kita kalau kita mikir situ, kita ni layak kena puji. Layak. Kita mikir sini dah. Layak ke tak kita ni orang puji? Layak. Dah layak. Layak tak kita mendapat sanjungan? Tak layak. Dan diseksa. Apa dan diseksa? Yakni dan patut dan layak bagi hamba Allah itu dapat seksaan daripada Allah. Allah Akbar. Jadi 3 perkara orang panggil, jika sekiranya kita ni tidak junjung, tidak laksanakan suruhan Tuhan, iaitu jaga mata tu, 3 perkara kita akan boleh. Yang pertama, jika tidak junjung dan tidak laksanakan suruhan Tuhan, yang pertama dikatakan hamba Allah itu jahat adab dengan Allah dan jahat adab dengan Rasul. Satu. Yang kedua, jika tidak junjung dan laksanakan suruhan Tuhan, jika tidak junjung yang kedua, kita ni sendiri hamba Allah layak mendapat kemukaan Allah. 2. Yang ketiga, jika kita tidak junjung dan laksanakan suruhan Tuhan, yang ketiga kita ni sendiri hamba Allah ni layak mendapat sesaan daripada Allah. Layak dapat sesaan. Tu kalau kira mata suti, mata hak dia kita disuti, kira situ layak mendapat sesaan Tuhan. So kira lain, so kira kata lidah, so kira linga, mata suti tu lah. Kalau kita dikira, dihisap, dihitung, layak dah mendapat sesaan dari Allah. Layak dah orang panggil. Dah kok mana nak masuk syurga kita ni? Kok ni? Tak ada tilik situ. Sebab termasuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Amal banyak macam mana pun tak dapat masuk syurga dengan amal. Masuk syurga dengan rahmat Allah orang panggil. Tengok habis cerita. Tilik sini Allahu Akbar orang panggil.
Sabit itulah orang hak jaga mata ni dia panggil orang berjuruh, orang panggil. Apa orang berjuruh? Yakni orang beriman yang bersifat dengan sifat hak baik, orang panggil. Orang juruh lah sekitanya. Tu orang juruh. Dia boleh jaga mata dia ni daripada melihat perkara yang haram di dalam agama. Dia panggil orang juruh pakai. Orang juruh. Juruh siapa? Juruh siapa? Orang ni orang juruh. Juruh siapa? Juruh dengan Allah, dengan Rasul tu. Juruh situ orang panggil. Dah kita juruh dah. Budak jeruh, maka di atas kita dapat 3 perkara orang panggil. Yang pertama, kita ni orang panggil hamba Allah yang jahat adab dengan Allah Ta'ala sendiri. Pasal kita jahat adab ni, orang Terengganu panggil apa? Contohnya depan orang tua-tua tu gak sepatut jalan Allah tangan gitu, pak jalan gitu. Oh jahat ni, adab ni. Orang kita panggil apa? Lagi orang tak ada adab tu kau Terengganu cakap gitu. Orang kita panggil apa? Kurang ajar. Pas kita ni juruh dak ni. Pas mata dua Tuhan kita ni. Kita berjuruh dak ni? Dak. Bila berjuruh maka kita ni orang panggil kurang ajar dengan Allah Ta'ala. Apa dak lagi? Kurang ajar dengan Allah Ta'ala. Ayat kita jahat adab. Nak apa lagi? Kata Terengganu kurang ajar dengan Allah Ta'ala. Apa kurang ajar dengan Allah Ta'ala? Perintah suruh jaga mata ni mari mana? Mari mana? Perintah dari Allah. Lepas kita taat ke tak? Terturut ke tak? Junjung ke tak? Ni tu kurang ajar dengan Allah Ta'ala. Dah bakal piyah ni. Akal dia Melayu ni. Nak kira mana? Kita ni. Akal sokok, akal dia Melayu. Nak kira mana kita ni? Salak je ni. Nampak tak ada? Hakikat kita ni kurang ajar dengan Allah Ta'ala. Lagi kurang ajar dengan Rasul. Kita dengan mak apa kurang ajar, kita bahasa hati dah. Kita laku ayah. Pas anak kurang ajar kita rasa ruan ni. Kalau pak aku sendiri kalau anak kurang ajar rasa ruan ni. Marah ruan ni. Marah ruan ni. Hei, gitulah. Dok cetang ayah gitu. Marah ruan ni. Anak kurang ajar dengan Pak Hakim. Marah ruan ni. Juga kau. Nanti kau Lepas kita kurang ajar dengan Ta'ala nak kira ni. Allah tu Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menjadikan kita. Pas kita kurang ajar dengan Tuhan nak kira mana kita ni? Nak kira mana kita ni? Pas kita ni sedih kurang ajar dengan Rasul, nak kira mana kita Rasul pula dah. Lepas tu pula kita ni panggil layak mendapat kemukaan Allah. Tuhan nak boh dalam neraka boleh tak? Boleh lalu lah. Lepas kok mana kita nak syurga? Tilik sini dapat jalan apa sini? Tengok ikut ni dapat jalan orang panggil. Apa? Kita ni tak junjung ke ambuk. Tak junjung pun suruhan Tuhan, tak laksana pun suruhan Tuhan. Mana? Jaga mata. Bah kita ni bukan setakat kurang ajar dengan Allah dan Rasul, layak dapat sesaan dari Allah. Tuhan nak boh neraka boleh lalu orang panggil. Apa ada dah? Allahu akbar. Tu nak minta sokmo dengan Allah Taala. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Napa benda? Pergi pahmaya. Baca dah tak? Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Napa benda makna? Dua cuba semua macam bertiung. Bertiung tiak ni kata. Pas sebab anda gapo makna Allahumma ajirna minan nar? Tahu? Bertiung dah. Nampak dah. Kata ulama selain daripada Quran
Bila kita sebut dalam bahasa Arab selain pada Quran, setengah pandangan kata tak akan hasil pahala jika mengetahui makna. Lepas kita berdoa tu Allah ma'ajirna minan, nak faham makna dah? Dah tak ada hasil pahala. Mana guna buat okey? Ya Allah, ajirna minan nar, perjauhkanlah kami daripada api. Minta jauh dengan Tuhan. Wa min azabin nar, dan daripada azab api minta jauh juga ya Allah. Tu minta sokmo. Apa? Minta jauh. Sebab kita ni dipanggil orang kurang ajar dengan Tuhan kita ni. Apa kurang ajar dengan Tuhan? Ibarat agak kalau sekira anak kita dengan kita kurang ajar, aci tak lepas dalam muka. Aci tak? Apa aci? Patut layak anak kita akan napa kita. Sebab apa? Muka ajar dengan aku. Apa dak lagi? Lepas kita layak tak makan napa dengan Tuhan. Layak membaik orang panggil. Dah ada tak sedar dia ni. Apa dah sedar? Nak sedar mana kita hati kita mampu dalam hati kita mampu orang panggil. Apa mampu? Disebabkan tebal dosa kita. Sebab tu tak nampak apa yang kita buat ni sebenarnya dipanggil kurang ajar dengan Allah Ta'ala. Bapa tak rasa gitu? Hati mampu. Mampu sebab apa? Mampu sebab dosa timbul-timbul. Teballah hati ni orang panggil. Sehingga kau dosa banyak ni lah seolah-olahnya sebagai hijab, sebagai dinding yang menyebabkan hati tak ada nampak Allah Ta'ala. Sebab dosa kita orang panggil. Payah nak jeruh Payah nak jeruh. Orang kita bila jalan menunduk dia tegur ni. Orang kita kan di jalan menunduk, dia panggil apa? Warok lah. Warok ni boleh buat-buat tak? Warok ni boleh buat-buat tak? Tak boleh buat warok. Tak boleh belakang warok ni. Boleh okey? Depan-depan dulu. Boleh? Tak boleh jadi warok ni orang panggil latih. Dia latih orang panggil. Biar jadi darah daging warok ni orang panggil. Warok ni orang panggil juruh ni. Ada berlaku kisah di belah Patani lah. Ada seorang tuk guru di Patani, orang panggil Tuk Dala. Tuk Dala terkenal dengan kewarokan. Okey. Tuk Dala ni dok biasa pergi bandar. Dok biasa pergi bandar, dok pondok lah. Satu ketika orang ajak pergi bandar. Okey. Ada hal kerja di bandar tu. Dia pergi bandar tu dia terlihat orang puang. Dia terlihat orang puang, nangis lalu situ le. Nangis. Dia kata punah dah aku. Dia kata punah dah aku. Apa punah? Dia takut dengan sebab dia terlihat orang puang, Tuhan ambil habis nikmat sedap amal ibadat. Tu takut nangis terus. Tuhan takut sangat, dia kata takut sangat. Takut Tuhan ambil habis nikmat sedap buat amal tu. Dengan sebab terlihat orang puas. Tu nangis lalu panggil. Balik pondok nangis seminggu. Nangis seminggu takut Tuhan tarik balik nikmat sedap buat amal tu, takut situ. Seminggu nangis. Kita nangis apa orang? Tak nangis tagang kita. Biasalah orang panggil. Nampak tak tu? Takut Tuhan tarik nikmat amal tu. Tarik sedap amal, manis amal. Takut sangat Tuhan tarik, nangis minggu. Okey, terlihat orang puang. Dia kata aku nak hilang pandangan mata aku tengok orang puang ni. Aku nak selawat 10,000 kali pula. Nak hilang benda tu. Selawat, berzikir, tahlil, aku nak baca 80,000 kali pula nak hilang ni. Dia mikir tu. Kalau aku duduk selawat, berapa kali nak habis benda ni? Nak wui tangga ni. Mata aku duduk tengok orang puang ni, terlihat tu. Nak wui cebulan hati aku ni. Nak beramal selawat, berapa ribu kali pula. Nak cabut benda tu. Usi sudah dah. Kalau aku duduk berzikir dah, berapa ribu kali pula lah. Pula aku nak wui cabut ni pula, dia kata. Supaya bila buat amal, orang panggil, kosong hati daripada dunia. Tak ada fikiran dunia, tak ada. Tok dalil.
Minggu nangis. Tenang ya, dok nangis sekarang. Apa? Dah kita ni orang jahat dengan Tuhan. Apa dak tu? Jahat adat dengan Tuhan, dengan Allah Taala panggil. Kurang ajar dengan Allah Taala. Allahu akbar. Itu dipanggil ayat yang mengandungi apa tu? Mengajar kelakuan yang baik. Satu, nampak nah? Adapun memberitahu. Ni pun kena tulis pula ni. Adapun memberitahu, yakni adapun kandungan ayat. Adapun kandungan ayat yang memberitahu kepada orang yang beriman akan kebajikan yang mereka akan dapat. Adapun memberitahu, yakni adapun isi kandungan ayat yang memberitahu kepada orang yang beriman akan kebajikan yang mereka akan dapat. Ayat mana? Ayat ni. Maka firman Allah Ta'ala. Ayat zalika azka lahum. Ayat tu. Ayat tu dipanggil isi kandungan yang mengandungi apa? Yang mengandungi memberitahu. Ayat zalika azka lahum. Terjemahannya, maka firman Allah bermula demikian, yakni bermula demikian itu. Demikian mana? Demikian memejamkan mata dan memelihara para itu. Itu dipanggil tafsir isi isyarat, dipanggil. Zalika bermula demikian itu, demikian memejamkan mata dan memelihara para tu, lebih membersihkan. Apa makna lebih membersihkan? Bermula pejam mata, bermula jaga parak tu lebih membersihkan. Apa makna lebih membersihkan? Tulis itu, yakni lebih memberi kesan, lebih memberi kesan untuk menghasilkan kebersihan hati, kerana mata itu dikatakan apa tu? Kerana mata itu dikatakan apa tu? Kerana mata itu dikatakan nafsu bagi hati. Itulah makna lebih membersihkan, yakni lebih memberi kesan untuk menghasilkan kebersihan hati. Kerana mata ini nafsu bagi hati, dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Apa maksud lebih menambahkan? Yakni tulis tu pula, yakni lebih menambahkan perasaan, lebih menambahkan perasaan rajin untuk buat ibadat dan hendak mendapatkan kebajikan di dunia dan di akhirat. Tudzalika azka lahum. Bermula demikian itu, demikian pejam mata dan pelihara parak tu, azka lahum,
lebih membersihkan mereka itu. Apa maksud? Arti ayat dah situ. Habis. Memberitahu Allah Ta'ala, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sambung semula. Memberitahu Allah Ta'ala dengan ini perkataan atas bahawasanya memejamkan mata dan memelihara para itu, keduanya sabab bagi bersihkan hati. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.